الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menghimpunkan kita dan semua umat Islam seluruh dunia pada hari ini sama-sama mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat Allah. Allah Ta'ala fardukan ke atas semua umat Islam, khususnya orang lelaki, sama-sama menuju ke Baitullah, rumah Allah Ta'ala, untuk dengar mau'izah, pengajaran ataupun khutbah, untuk kita bawa pula hidup kita sebelum pada kita nak temu pula jemaah minggu depan insya-Allah. Mari sama-sama kita letakkan niat kita, ikhlaskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas kita dapat Allah Taala ubahkan cara hidup kita daripada yang baik kepada lebih baik. Alhamdulillah, kita Allah Ta'ala bawa hidup sampai kepada tahun 1442 Hijrah, yang mana apabila masuk tahun baru, kita selaku orang Islam yang beriman kepada Allah kena terima kasih kepada Nabi SAW dan terima kasih kepada Khulafa Ar-Rashidin dan para sahabat dan tabi'in, khususnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pilih hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tarikh bagi orang Islam. Jadi apabila masuk tarikh baru bagi orang Islam, sudah tentu kita orang Islam kena ingat kepada peristiwa yang berlaku terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak nak sentuh masalah satu persatu tentang masalah hijrah Rasulullah. Boleh jadi belum pada ni ada dah di kalangan kita sudah pun dengar, dan kebanyakan orang kita sudah pun tahu tentang masalah hijrah Rasulullah SAW. Bukan hanya di masjid setiap minggu saja kita berkecek, bukan di sekolah-sekolah, di anggota-anggota, di terseban, di mana-mana saja di hari ini. Semua umat Islam sedar dan semua umat Islam tahu bahawasanya peristiwa yang berlaku yang besar terhadap Nabi SAW selain pada Isra' dan Mi'raj, yaitu hijrah Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, yang perlu kita ambil yaitu pengajaran. Pengajaran hijrah Nabi yang kita dapat boleh seduk ambil di antara 5 perkara yang saya tiada nak sebut, untuk sama-sama kita mempelajari bersama dan kita tilik kepada diri kita berapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya, untuk kita melaksanakan hidup kita betul dengan kehendak Allah Ta'ala dan betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengajaran hijrah yang saya sebut,
Yaitu Nabi SAW sebagai orang yang cinta kepada tanah Mekah. Seafdal bombing dalam dunia ni adalah bombing Mekah. Sehingga Nabi SAW hari hijrah, belum pada Nabi nak tinggal bandar Mekah, belum pada Nabi nak tinggal bombing Mekah, tepat beranak ke dia, Nabi tengok kepada bombing Mekah, Nabi mengalir air mata, menangis. Sehingga Nabi kata bombing adalah bombing yang Allah Ta'ala sangat sayang dan seafdal bombing dalam dunia. Bagaimana aku nak tinggal kalau tidak ada masalah? Bagaimana aku nak tinggal bombing Mekah kalau tidak ada dengan terpaksa? Bagaimana aku nak tinggal bombing Mekah kalau bukan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Terpaksa aku kena tinggal bombing Mekah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hubbul watan. Nabi kasih kepada tempat beranak dia. Dan sahabat-sahabat lain pun demikian itu juga. Suhaib Ar-Rumi, masa dia nak hijrah, ditangkap oleh seorang Quraisy. Kerana Suhaib Ar-Rumi terkenal dengan orang, pada awal dia sesak, dan dia jadi orang seniaga selepas pada dia masuk Islam. Akhirnya harta dia banyak. Tiba-tiba Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah, beralih daripada Mekah pergi ke Madinah kerana terkena sangat teruk. Lalu tu Suhaib Ar-Rumi buat keputusan hijrah. Tiba-tiba ditangkap. Nak hijrah boleh, tapi dengan syarat. Suhaib Ar-Rumi kata, syarat ke apa? Mu nak hijrah, syarat mu kena tinggal segala harta mu di Mekah. Suhaib Ar-Rumi tinggal segala harta dia, pergi tubuh badan saja. Jang dia sia-salat tadhiyah dia untuk demi nak membelakan agama Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup hijrah tinggal harta dia di Mekah. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil iaitu sifat pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Dalam hijrah nampak jelas tadhiyah Rasulullah, sia-salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah Nabi. Nabi hijrah penuh pengorbanan dia, tadhiyah dia demi untuk nak bela agama Allah Taala, sanggup dia tinggal bombing Mekah, dan begitu juga tadhiyah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di kalangan itu juga orang yang tadhiyah semasa hijrah Rasulullah, seorang perempuan nama dia Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abi Bakar, masa Nabi duduk dalam gua dengan ayah dia, dengan Abu Bakar As-Siddiq, Asma inilah orang perempuan yang sanggup bawa makanan, hatta makanan sampai di gua tempat Nabi duduk, iaitu Gua Thur. Di waktu malam yang gelap, di bawah kawalan ataupun bawah jagaan yang ketat, siapa dia yang bui sokongan kepada dua orang hijrah ni, tak kira dapat hidup mati. Kalau tak hidup mati. Didapati orang perempuan seorang ni, nama dia Asma, anak pada Abu Bakar, tadhiyah kerbe dia. Masa tu setengah sejarah kata, dalam sejarah ada sebut orang perempuan ni sedang duk mengandung. Duk mengandung. Sanggup bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sia-salat dia kepada agama, jaga Rasulullah, jaga bapak dia, sanggup bawa makanan sampai di gua, pintu gua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadhiyah Abu Bakar kita pun sudah tahu, dan beberapa orang lagi. Dan juga pengajaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi dia tak kerja melainkan dia susun. Bahasa siap panggil Nabi jadi orang penpu wang pen. Takhtit. Nabi ada perancangan dalam setiap kerja. Kita boleh ambil pengajaran daripada hijrah Nabi, kita kena ada perancangan dalam kerja kita. Sama ada perancangan untuk peribadi, perancangan untuk keluarga rumah tangga, dan perancangan untuk masyarakat. Nabi nak hijrah, sebelum pada hijrah Nabi sudah racah habis dah. Nabi wang pen buatแล้ว. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nabi yakin apabila wang pen dalam kerja 50% Allah Taala wijaya dah, dan jalan turut pen
100% berjaya insya-Allah. Jadi Nabi tok pen siap dah. Sayyidina Ali jaga sini. Abu Bakar hijrah sama dengan dia. Asma nanti jaga bawa makan pergi di siapa di gua. Abdullah seorang sahabat anak Abu Bakar juga nanti turut tengok berita gapo ada berubah siapa kepada Nabi. Dan di celah-celah jalan tu banyak lagi Nabi wampen siapa berjaya selamat siapa di Madinah Al-Munawwarah dengan selamat. Walau di tengah-tengah jalan ada upasak, tetapi dalam wampen Nabi siapa pau kerana iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila muazzaz satu-satu benda, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari ini kadang-kadang puasa hari kerja kita. Apa tak berjaya, apa tak jaya. Oleh kerana boleh jadi kita lom-leo masalah kan wang pen. Gaduh nak tengok buah, tetapi wang pen kita tidak tengok dengan secara halusi. Sebab tu Nabi setiap langkah kerja dia ada pen rakyat san, lepas tu pen rakyat ya. Pen rakyat san Nabi ada satu cara. Pen rakyat ya Nabi ada satu cara. Jadi 13 tahun Nabi duduk di Mekah penuh dengan wang pen Nabi cukup, dan apabila mari pula pen baru untuk nak membina masyarakat baru, Nabi pula letak pen pula 10 tahun pula. Jadi 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penuh dengan orang panggil kejayaan dalam seorang yang bawa teraju Islam sampai dunia di hari ini bercengung dengan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya nak sebut sebagai pengajaran hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi adalah seorang pembina, bukan orang peruntuh. Nabi pembina. Nabi pembina, bukan orang peruntuh. Nabi penak sang, funfu, bukan penak tamlai dak. Ya tamlai ni bukan perangai Nabi. Nabi hijrah bukan Nabi takut mati. Nabi hijrah bukan Nabi lari masalah. Ada setengah orang kita Nabi hijrah lari, Nabi takut, Nabi lari masalah. Bukan. Seperti mana pemimpin-pemimpin di hari ini, apabila ada masalah dalam kampung pakat lari, pakat tak saya kecek, pakat tak saya sentuh. Kerana apa? Hijrah. Silap faham. Nabi bukan hijrah, bukan sengaja Nabi nak lari masalah. Nabi nak jaga agama. Apabila di Mekah tidak boleh nak sebar agama Islam, Nabi tengok tempat yang lebih untuk nak bawa dan nak pergi cambah benih Islam di sana. Kerana pada awal Nabi hijrah di Habasyah, tengok tempat Habasyah tidak sesuai. Walau kerajaan tak zalim, tapi tak sesuai di situ. Nabi pilih di Madinah Al-Munawwarah, hijrah kali yang 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang panggil orang ada wisaitat. Wisaitat Nabi tinggi. Jauh kau kelai, Nabi mong kelai. Macam Nabi mong ke wan song wan. Nabi mong tengok 10 tahun lagi kita nak bina lagu mana. Siapa Nabi bina jadi orang pembina, bukan jadi orang peruntuh dah. Masyarakat kita di hari ini banyak pemimpin tapi peruntuh lebih banyak pada pembina. Sebab tu kita cencuan kepada pemimpin. Kalau kita sanggup jadi pemimpin, kita kena jadi orang pembina. Sikit. Siapa boleh buka bandar baru? Rasulullah SAW. Madinah pada dulu nama dia Yasrib. Baru Nabi pergi buka, nama dia Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Nabi sapa di Madinah, Nabi pergi bina beberapa perkara yang kita sudah tahu dalam sejarah. Dan Nabi juga sebagai pengajar kita daripada hijrah yang terakhir, iaitu Nabi pergi bina kesejahteraan di Madinah Al-Munawwarah. Nama dia Santik. Nabi pergi bina Santik di Mekah, di Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada orang laklai, ada sahabat daripada Muhajirin, ada sahabat yang sebagai tuai tepat, sebagai Ansar. Ada kaum beberapa puak ketua-ketua kedabai. Tetapi di sana Nabi sapa bina boleh bawa sebagai adik-beradik. At-ta'akha bainal Muhajirin dengan Ansar. Dan Yahudi-Yahudi dalam kawasan Madinah duduk dengan Nabi dengan santik, duduk dengan Nabi dengan tidak ada masalah. Oleh kerana itu, mari sama-sama kita ambil pengajaran hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suluh tengok diri kita di segi tadhiyah kita dengan agama Allah setara mana. Di segi pengorbanan kita, di segi cara kerja kita ada pen ke tak,
Lepas tu kita nak tut kata jaya tak berjaya, cuba kita tengok. Dan kita orang pembina Islam, pembina agama kita orang sebagai peruntuh. Kalau kita orang peruntuh, waliyazubillah min zalik. Kalau kita orang pembina, itulah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir sekali, kita orang bawa santik, kita orang bawa kesejahteraan kepada umat. Bukan kita bawa Islam mari tujuan untuk nak wis sejahtera umat, sejahtera manusia. Bukan Islam mari untuk nak menghancurkan manusia. Bukan Islam mari untuk nak binasakan umat. Bukan. Islam mari untuk nak mensejahterakan umat. Kalaulah nama Islam, tetapi mari bentuk hancur umat Islam, hak tu bukan hak asal. Hak asal Islam bawa kesejahteraan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Dunia sekarang kita tengok keadaan penyakit corona masih lagi mengebok. Kita jangan berasa heran dan kita jangan berasa lemah. Oleh kerana ini adalah satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Bila berapa bulan kita semaya dalam keadaan yang tidak seperti biasa, kita kena sabar. Oleh kerana di dua negara tu sekarang lah ni, pada hari ni tu, kalau mengikut laporan daripada pihak yang tertentu tu, naik kepada angka 26 juta lebih pesakit yang sedang-sedang duk menghadapi penyakit virus corona ataupun COVID-19. Kita masih lagi kena berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, peribadi, rumah tangga kita, masyarakat kita dan semua umat manusia lepas daripada ujian yang besar ni. Oleh kerana penyakit ni tak boleh kita nak tengok dengan mata mana kita. Bila kita tengoknya hari ini sedang mengebok, masih naik, khususnya di negara India dan Amerika sendiri dan Brazil sendiri. Learning bilangnya sangat banyak, angka naik sampai 26 juta lebih. Oleh itu kita orang Islam dalam hak kita buat ibadat pada Allah SWT, kita kena jaga juga partai-partai lain yang telah ditunjuk ajar oleh pihak-pihak yang berkenaan yang khusus, iaitu pihak Bahma. Moga kita tak jatuh dalam mangsa, dalam penyakit yang masih lagi duk mengebok. Walau tempat kita berasa kata tak apa, lebih kurang hak tu ukuran kita, tapi bahagia Bahma tu yang masih lagi duk bimbang-bimbang, takut penyakit ni mengebok kali yang kedua. Dan pihak ketua wilayah kita sekalipun bui sokongan dan bui teguran dan bui orang panggil bui satu peringatan kepada kita juga. Oleh itu ketebah Manarul Huda kita pun cencuan ngajak buat kita jadi orang yang sebagai contoh dalam menghadapi satu penyakit dengan kita tidak putus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berdoa dan kita jaga partai lain yang telah ditunjuk ajar oleh pihak yang berkenaan. Moga-moga kita selamat hidup dalam sihat dan selamat dunia, lebih bagi selamat kita akhirat nanti insya-Allah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة